Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hai, apa khabar semua anak murid Ustaz? Sekali lagi kita bertemu kelas Pendidikan Islam bersama dengan Ustaz Hakim. Ustaz harap anak-anak murid Ustaz semuanya masih lagi bersemangat untuk teruskan sesi pembelajaran kita dari rumah. Okey, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita dari rumah, okey, semua duduk dalam keadaan tertib, duduk dalam keadaan yang tenang. Okey, seperti biasa kita mulakan sesi pembelajaran kita dengan bacaan doa. Okey, semua murid mendadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, kita teruskan. Okey, baik. Okey, nampak tak ada ungkapan atau ayat. Apa maksud ayat di atas? A good neighbor is a welcome blessing. Apa makna dia? Okey. Maksudnya a good neighbor maksudnya jiran yang baik is a welcome blessing. Maksudnya dia akan mendatangkan kebaikan, kerahmatan. Jadi apa kaitan dengan topik pembelajaran kita dari rumah? Okey, tajuk dan objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah jiran sepakat membawa berkat. Okey, jiran sepakat membawa berkat. Jadi, murid akan dapat, apa yang kita akan dapat pada hari ini ialah menyatakan tiga contoh. Tiga contoh kehidupan berjiran Rasulullah SAW. Okey. Dan yang kedua ialah, murid dapat menerangkan tiga kepentingan adab berjiran dengan betul. Okey, jadi yang pertama, murid akan nyatakan tiga contoh kehidupan berjiran Rasulullah SAW. Dan yang kedua ialah dapat menerangkan tiga kepentingan adab berjiran dengan betul. Okey, kita pergi. Yang pertama, apa dia? Bagaimana kehidupan berjiran baginda Nabi SAW? Kan, seperti yang kita tahu selepas Nabi berhijrah ke Madinah, di Madinah, bukan sahaja orang tempatan Madinah sahaja. Kaum Aus dan Khazraj, yang mana Nabi satukan mereka menjadi kaum Ansar. Tapi di Madinah juga ada kaum Yahudi, kaum Yahudi dan juga agama yang lain. Maksudnya di Madinah seperti dalam keadaan negara kita, masyarakat yang berbilang kaum, berbeza agama. Jadi apa dia contoh kehidupan berjiran Nabi ni? Yang pertama, berbuat baik dengan jiran. Mesti berbuat baik dengan jiran, sama ada kita pertuturan kita atau perbuatan kita, ataupun menjaga perasaan jiran. Kerana baginda tidak pernah menyakiti jiran walaupun jirannya seorang Yahudi. Jadi maksudnya kalau kita hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum, maksudnya jiran kita ada yang bukan Islam, berbeza agama, berbeza bangsa, jadi kita jangan menyakiti hati jiran. Sama ada dengan pertuturan ataupun dengan perbuatan. Kerana kita kena contohi Nabi. Sebab Nabi berbaik dengan jiran walaupun jiran Nabi itu seorang Yahudi. Okey. Dan yang kedua, peka dengan kebajikan jiran. Apa maksud peka tu? Maksudnya kita mengambil berat. Kita mengambil tahu. Kita prihatin kerana Nabi SAW melarang kita membiarkan jiran berada dalam kelaparan. Kan? Lebih-lebih lagi dalam keadaan yang ketika ini. Sebab kita dah semua orang terkesan dengan musibah COVID-19. Jadi kita kena peka dengan jiran kita. Kan tengok keadaan jiran kita ni dah makan ke belum, ataupun kita lihat kalau kita ada masak lebih, kita berikan sikit kepada jiran kita. Maksudnya Nabi kita SAW melarang kita membiarkan jiran berada dalam kelaparan. Kan, maksudnya kita tengok jiran kita, jika dia kesusahan, dalam keadaan susah, walaupun dia sebenarnya dia tak tunjuk, dia tidak bercakap, tapi kita ambil tahu keadaan jiran. Maka kita menghargai jiran. Okey.
Yang ketiga ialah menghargai jiran. Kerana Nabi SAW berpesan agar kita memberikan hadiah kepada jiran. Maksudnya kenapa kita kena beri hadiah ni kepada jiran ni? Supaya ia dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim. Kan? Kerana bila memberikan hadiah kepada seseorang, dia akan menimbulkan rasa kasih dan sayang. Kan? Dan walaupun kita ingat kadang-kadang kalau jiran tu bagi hadiah tapi hadiah tu nilainya tidak seberapa, janganlah kita menganggap ia macam tidak bernilai. Sebenarnya itu adalah sebagai tanda penghargaan ataupun tanda kasih sayang jiran kepada kita. Kita pun macam itu, beri sesuatu hadiah kepada jiran. Contohnya kalau jiran kita tu dengar anak dia berkahwin, kan? Maka kita berilah hadiah. Hadiah kepada anaknya tu yang melangsungkan perkahwinan. Itu contoh. Jadi inilah antara contoh kehidupan berjiran baginda Nabi SAW. Okay, yang pertama Nabi berbuat baik dengan jiran walaupun jirannya berbeza agama, berbeza bangsa. Yang kedua peka dengan kebajikan jiran. Kita mengambil tahu keadaan jiran. Kan, kita berikan bantuan makanan ke, wang ringgit kepada jiran yang berada dalam kesusahan. Dan yang ketiga adalah menghargai jiran. Maksudnya kita beri hadiah kepada jiran. Jika jiran tu contohnya mendapat kejayaan ataupun dia melangsungkan perkahwinan supaya dia dapat menimbulkan rasa kasih dan sayang. Okey, yang seterusnya, 3 kepentingan adab berjiran. Kenapa kita kena amalkan adab berjiran ni? Apa sebab? Apa pentingnya? Yang pertama, terhadap diri seseorang, individu, pastilah akan mendapat pahala dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita buat baik dengan jiran, berkata baik, kita berbuat baik dengan jiran, menjaga perasaan jiran, maka sudah pastilah akan mendapat pahala. Bahkan jiran kita yang sebelah tu pasti akan mendoakan untuk kita juga. Maksudnya kita kena berbuat baik. Kalau kita tak berbuat baik dengan jiran, kita akan mendapat dosa. Akan mendapat dosa dengan Allah dan kita akan mendapat dosa sesama manusia. Jadi kita kena berbuat baik dengan jiran agar kita mendapat pahala dan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang kedua, dari segi masyarakat. Masyarakat maksudnya akan dapat memupuk silaturahim. Kan, walaupun kita di Malaysia ni masyarakatnya berbilang kaum, berbeza agama dan bangsa, tapi dia tidak menghalang kita berbuat baik sesama jiran supaya ia dapat memupuk silaturahim dan supaya masyarakat hidup dalam keadaan harman dan harmoni, saling membantu antara satu sama lain. Bayangkan kalau kita tidak beradab dengan jiran, apa kesannya? Sudah pastilah masyarakat hidup dalam keadaan yang tidak aman, tidak harmoni, saling membenci antara satu sama lain. Jadi ia dilarang oleh agama kita. Kan? Kerana Nabi pun berbaik dengan jirannya berbeza agama, berbeza bangsa, supaya apa? Dia dapat hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Okey. Baik, dan seterusnya ialah kesannya, kepentingan adab berjiran, kesannya kepada negara, sudah pastilah negara kita akan maju dan menarik kedatangan pelancong. Kenapa? Sebab pelancong akan tertarik dengan negara kita Malaysia yang unik. Hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni walaupun berbeza agama dan bangsa, tapi mereka melihat walaupun berbeza bangsa dan agama boleh hidup dalam keadaan aman dan harmoni, menghormati antara satu sama lain. Sudah pastilah dia akan menarik kedatangan pelancong asing ke dalam negara kita dan dia akan meningkatkan taraf ekonomi negara kita. Sebab ramai pelancong asing datang, dia akan meningkatkan ekonomi negara kita dan dengan nama negara kita ni akan harum di serantau dunia. Mereka akan balik negara mereka, mereka akan ceritakan keindahan negara kita Malaysia. Mereka ceritakan walaupun rakyat Malaysia ni berbeza kaum, berbeza agama, tapi mereka dapat hidup dalam keadaan aman dan
harmoni. Jadi itulah uniknya negara kita. Disebabkan kita mengamalkan adab berjiran. Okey, sebagai rumusan pembelajaran kita pada hari ini, kita hendaklah mencontohi kehidupan berjiran Nabi SAW dengan berbuat baik dengan jiran, kan, pekerjaan jiran, menghargai jiran. Okey, yang kedua ialah apa dia? Bila kita amalkan beradab dengan jiran, sudah pastilah kesannya pada diri kita akan mendapat pahala dan kesannya pada masyarakat akan hidup dalam keadaan harmoni. Negara kita pun akan maju. Okey. Jadi kita sama-sama mengamalkan adab berjiran. Okey, sebelum kita tamatkan sesi pembelajaran kita, kita kena ingat pesan kekasihku. Siapa dia? Kalau bukan Nabi Muhammad SAW. Okey, apa pesannya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi walaupun dia lambat masuk Islam. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud hak Muslim atas Muslim lainnya ada 5, iaitu menjawab salam. Yang pertama, menjawab salam. Yang kedua, menjenguk yang sakit, maksudnya menziarahi orang yang sakit. Yang ketiga, mengiringi jenazah. Mengiringi jenazah, ikut jenazah jiran kita yang meninggal tu. Memenuhi undangan, memenuhi undangan perkahwinan contohnya, dan mendoakan orang yang bersih. Jadi, hak Muslim ke atas Muslim lainnya maksudnya ialah kita menunaikan hak jiran kita. Tak salah pun kalau jiran kita tu bukan Islam. Kalau kita ziarah dia, kita memberi penghormatan kepada dia, tidak salah. Okey. Jadi inilah hak Muslim sesama Muslim yang kita mesti jaga dan kita kena ingat. Okey, baik. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Tahniah dan terima kasih kepada semua murid atas komitmen dan semangat untuk meneruskan sesi pembelajaran kita dari rumah. Dan tidak lupa juga kepada ibu bapa yang di rumah, terima kasih atas kerjasama kerana bersama dengan anak-anak di rumah untuk meneruskan sesi pembelajaran. Okey, insya-Allah kita akan berjumpa lagi sesi pembelajaran dari rumah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.